Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat yang dapat masuk, ya. InsyaAllah hari ini saya sambung lagi, iaitu developmental listening bahagian 3. Ini merupakan sembang-sembangan ringkas sebagai satu cara macam mana kita sama-sama try to ponder, cuba nak mengetahui bidang-bidang yang mungkin ada kebaikan kepada kita, kepada diri anda. Jadi yang mana dapat masuk ni, alhamdulillah. So hari ini kita sambung lagi. Kalau tengah hari tadi saya sembang pasal developmental coaching, developmental listening tahap 2. Ini tahap 3, iaitu macam mana pendengaran daripada segi kita katakan nak sambung daripada talent development kepada menjadikan sesuatu urusan perniagaan, ataupun ini merupakan satu blueprint to align business and talent development. Bagaimana benda ni boleh digunakan dalam arti kata, now many people are talking about entrepreneurship, keusahawanan. Jadi memang bertetapan lah. Jadi hari ini saya akan buat sikit rujukan ke beberapa pakar-pakar dalam bidang ni, terutama daripada yang ditulis oleh Jan de Vries, iaitu seorang daripada Belgium, profesor dari Belgium, dan juga banyak lagi lah. Ini saya cuba tengoklah apa yang ada penambahan. Jadi alhamdulillah, kalau tengah hari tadi kita ada juga interaction daripada usahawan dan juga seorang business counselor. Jadi alhamdulillah, itu pun merupakan satu keistimewaan sebab dengan cara percakapan ini membantu memberi minat pada banyak sahabat-sahabat yang mengetahui. Jadi saya ingin kalau boleh share kepada grup-grup yang berminat, ya, mereka minta join. Jadi saya akan share, tengok ada grup-grup yang berminat, ada request ni. InsyaAllah mudah-mudahan akan beri sikit kebaikan kepada kita bersama. Jadi tengoklah kalau siapa yang berminat tu boleh share lah. Ini sekadar yang termampu oleh saya sebagai satu cara, mungkin ada sikit macam sumbangan pada sahabat-sahabat yang berminat untuk mengetahui dari segi pendengaran. Bekas sekarang ni saya pergi ke tahap ketiga ni, kira orang kata quite interesting, tapi makin mendalam dan juga melebar. Dia kata satu kita cakap ni ada hubung kait dengan apa yang kita telah ketahui dan kita pelajari. Okey, rupanya tiap-tiap sesuatu bila melihat perkembangan untuk kajian yang dia buat ni, usahawan ni, dia tertakluk pada dia punya profil. Dia orang kata profil, semua sesuatu mesti ada profil. Jadi dia melihat dari dua sudut, daripada kedua sudut, iaitu sudut profil daripada segi social emotional, satu lagi cognitive development. Dia melihat daripada dua perkembangan, iaitu dari sudut pandangan kepribadian emosi, social, dan juga dari segi kemampuan pemikiran. Jadi apa yang kita tahu ni, kalau sekiranya kita boleh mendengar daripada sudut demikian, maka orang kata lebih more direct untuk kita assist. Ya, walau bagaimanapun saya akan cakap hari ini juga selama 30 minit. Okay, sekarang saya dah cakap lebih kurang 5, 6, 7 minit. Okay. Saya cuba tengok cakap setakat yang tempoh yang sihat. Mereka kalau ada 1-2 soalan tu mungkin akan kita layani dan kita bincang. Jika ada soalan,
memberi peluang kita mendalami sedikit mengikut apa yang ditanya. Sebab dalam pertanyaan itu menunjuk kata ada sesuatu yang menarik perhatian pun ataupun memberi keistimewaan pada orang yang bertanya. Okey. Sekarang kita pergi balik ke bidang yang saya sebut tadi, iaitu macam mana kita nak kaitkan dengan orang kata bidang bisnes ataupun perniagaan. Selalunya dia terletak kepada profil seseorang. Menunjuk kata kalau seseorang yang dia berfikiran ataupun pendengaran ya, berkemampuan boleh mendengar perbezaan dengan dikata melihat perbezaan dari segi untuk kebaikan, maka lebih peluang, lebih luas peluang bagi seseorang dalam ceburannya dalam dunia perniagaan. Ini pun merupakan satu kajian. Yang kedua, melihat dari sudut kemampuan menggunakan pemikiran, terutama di zaman sekarang ini yang banyak menggunakan automation. Automation, tentulah bila banyak automation, kita kena buat keputusan. Selalunya sesuatu produk akan keluar baru dalam masa singkat. Maybe dalam masa 3 bulan, 6 bulan akan keluar new model, akan keluar new produk. Jadi maka selalunya barang macam ni dia cepat habis. Dia punya the next module nak keluar tu tentulah yang baru keluar tadi dia akan habis ataupun dia akan jualan dia pun dengan harga slightly discounted, maka dia keluar barang baru. Bagi orang yang boleh memahami kedua-dua prospek ni, dua-dua profil ni, maka mudah. Maksud dia kita nak menjayakan sesuatu dengan dikata memberi peluang kepada seseorang mengetahui daripada sudut mana patut tumpuan diberi kepada seseorang jika dia ingin berkembang dalam sudut bidang keusahawanan, bidang bisnes dan sebagainya. Jadi itulah keistimewaannya kalau kita boleh mendengar sesuatu, new feedback, new info, membantu sama ada usahawan atau ahli perniagaan untuk lebih berjaya, untuk boleh menuju ke hadapan, mengambil kira konteks yang terkini. Okey, sekejap saya nak hantar ni kepada kawan kita. Okey. Ini ada permintaan. Saya cuba share dengan kawan yang minta ni. InsyaAllah. Okay. Okey. Yang ketiga, kalau kita tengok daripada sudut kemudahan ataupun daripada sudut kemudahan dengan erti kata mengikut kemampuan daripada sudut profil seseorang. Dengan cara begini mungkin akan mempercepatkan perkembangan seseorang di dalam menjayakan satu usaha yang diambil. Jadi the more we understand about it, the better it will be. Sebab tu kalau pendengaran di peringkat ketiga ini, dia melibatkan pendedahan dan juga pemahaman tertakluk kepada bidang dan experience seseorang. Ini saya cakap bukan dalam bidang coaching, tapi bidang keseluruhan. Sebab melihat sesuatu dengan sepenuhnya, with a wider perspective akan memberi peluang
kepada seseorang untuk melihat sesuatu daripada sudut yang berbeza. Yang kedua, saya tak langsung mengambil input sebagai sesuatu elemen di dalam perkembangan dalam penciptaan produk. Begitu juga dengan segi penerimaan barang-barang dikeluarkan di era sosial ini, selalunya dia cepat, hasil dia begitu cepat. Okey, dari segi pendengaran tadi menyebabkan menimbul satu, kalau kita katakan, kreativiti. Daripada kreativiti ini membenar ataupun secara tak langsung akan membantu orang-orang yang mencari jalan untuk to find new ideas. New ideas creation, banyak creators yang boleh mencipta produk-produk baru dan sebagainya. Apakah tumpuan mereka di dalam pendengaran? Pertama sekali, mereka boleh orang kata buat persediaan dalam segi what's next. That means selepas launch this product, rupanya the next following step dah already in the process to be commercialized. Dia kata dia produk tu tak putus. Macam orang buat sesuatu tu, mungkin macam orang filem shooting, dia akan yang bersiri, mungkin dia dah siap 10 siri baru dia start launching. Jadi dia siri after siri tu berkembang. Bukan dia tunggu habis satu, kita hantar satu, tidak. So di sinilah abang kata keistimewaan yang ada kemampuan mendengar di peringkat level yang ketiga. Level yang ketiga ini dia terletak pada kematangan pemikiran dan kematangan social emotional. Dan social emotional seperti yang saya tahu selalunya terletak pada 5 peringkat social emotional. Daripada sudut perkembangan terkini, bagaimana kita melihatkan pendengaran ini membantu mereka-mereka yang berminat untuk menjayakan semasa entrepreneur dan sebagainya. Sekarang ini terdapat new variables. Selalunya variable baru ditemui di dalam mencari idea-idea baru untuk memperkembangkan atau mempertingkatkan perniagaan. Sebab semua yang disampai itu menunjuk bahawa apa yang kita terasa dalam perasaan dan juga pandangan kita, bahawa apa yang kita buat tu jika berlakunya permintaan, maka itu merupakan perkembangan dalam usaha kita meningkatkan perniagaan. Tetapi ada setengah produk yang kita cuba cipta tu bukan daripada kita, tetapi setengahnya permintaan daripada pelanggan. Saya ada cakap iaitu customer will become kita punya partner. Dia akan jadi co-creators. Jadi orang yang menggunakan barangan pengeluaran kita merupakan seseorang yang selalu beri sumbangan ataupun memberi idea untuk kita mengembangkan perniagaan kita. Jadi di sini kalau melihat dari sudut pendengaran yang begini luas, beliau kata of course lah kita kena ada satu community boleh berbincang benda ni. Sesatunya idea tu datang dulu untuk put into orang kata commercialization tu will take some time, tapi bila kita ada dalam community, insyaAllah immediately dia keluar peringkat berperingkat. Saya ingat seperti satu kamera yang dikeluarkan, dia panggil kamera macam kecil tu DJI, yang mana dulu dia simple saja, as you go along dia masuk dia pergi DJI Pocket 2 yang mana dia punya attribute berkembang pesat. Begitu juga macam barang-barang kamera lain, barang kamera Sony, Canon dan sebagainya. Banyak attribute ditambah untuk mudah, mungkin gambar lebih more sharper, sound lebih clearer, dan dia punya orang kata adjustment, dia punya temperature, lighting, Kelvin dia semua cukup. Jadi cara tak langsung, benda yang susah dulunya untuk kita dapat atau kena spend a lot of money, yang mahal, kamera puluh-puluh ribu, mungkin dapat dalam 1,200 ataupun dalam masa yang murah. Jadi ini spill over of IT ataupun teknologi yang membenarkan seseorang mencipta produk atau meningkatkan lagi nilai-nilai produk yang dikeluarkan. Ini hasilnya daripada pendengaran yang tinggi dan berkemampuan mencipta soalan untuk kita sentiasa having this, orang kata dalam growth mindset, sentiasa berusaha mencari jalan supaya usaha kita tu ditingkatkan setiap masa.
Saya ingat saya dah sembang lebih kurang kat saya ingat mungkin sekarang ni dah kat 20 minit. Saya pun tak tahu. Jadi kalau sudut penyampaian saya hari ini, iaitu dia bila luas ni dia tertakluk kepada di mana ianya orang kata fokus, right? Fokus. Jadi bila you fokus pada sesuatu, maka you zoom semua your effort toward that focus. Alright, kalau kita melihat kata fokus ni selalunya digunakan dalam kamera dan sebagainya. Tetapi sebenarnya fokus ni juga digunakan dalam pendengaran. Dan fokus ini tertakluk kepada kita punya attention, arah matlamat kita terkini. Walaupun matlamat kita jauh lagi, selalunya matlamat tu ada dalam ingatan, pemikiran, perancangan. Tetapi dia belum ada lagi dalam presentation, belum ada lagi dalam alam kenyataan atau kita absent. Jadi sesuatu yang kita buat menuju pada yang absent tu memerlukan kekuatan minda, memerlukan kematangan pemikiran, memerlukan kematangan dalam menggunakan perkembangan logik dan sebagainya. Jadi saya rasa lebih kurang dekat 15 minit apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan sembang-sembang ringkas saya ini memberi sikit penambahan nilai pada sahabat-sahabat. Jadi sekiranya kalau sahabat yang ada masuk perlu share, insyaAllah mudah-mudahan dengan sembang ringkas ini memberi sikit orang kata tokok tambah kepada developmental listening yang saya sebut sebelum ini. Jadi untuk memahami apa yang sampaikan ini, eloklah tuan-tuan tengok kembali, iaitu daripada developmental listening pertama, kedua tengah hari tadi dan sekarang ketiga. Ketiga more of open, dia lebih bebas, lebih terbuka. So, keterbukaan tu merupakan satu kebolehan juga pada seseorang untuk menggunakan teknik mendengar sesuatu di dalam orang kata overall picture. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa-apa soalan, saya harap sila tulis di Facebook, di wall. Jadi mungkin sahabat-sahabat akan tengok dan record. Sila catat soalan jika ingin mengetahui lebih lanjut. Sebab yang saya cakap ni dia meluas. Saya tak ada zoom to small area, more of open up. So that kita go to the bigger area. Alright, kita nak empower diri kita pun, pertama sekali kita kena tahu what are the bigger picture. Daripada bigger picture tu kita akan zoom to a small area atau small picture. Dari situlah kita melihat berbagai-bagai yang terdapat di dalam bigger picture membantu kita memilih mana yang terbaik untuk kemampuan, kebolehan dan juga permintaan daripada kita punya klien. Jadi mohon maaf silap cakap dan sebagainya, itu kelemahan saya. Yang kebenaran semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ingin apa persoalan, sila catat. Alright, saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Please share. Kita jumpa lagi besok insya-Allah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.